All Eyes on Rafah. 5 Mei 2024, rejim Zionis Israel menggugurkan kertas amaran dari udara kepada penduduk di timur Rafah untuk keluar dari kawasan tersebut. Rafah yang terletak di selatan Gaza adalah zon selamat terakhir diduduki oleh 1,5 juta rakyat Palestin sejak pembantaian besar-besaran oleh Israel ke atas semenanjung Gaza bermula 13 Oktober 2023. 100,000 orang penduduk tinggal di kawasan timur Rafah yang berkeluasan hanya 30 km persegi diarahkan keluar untuk operasi serangan darat oleh tentera Israel ataupun IOF, Israeli Occupation Forces. Dalam masa yang sama, sudah banyak pengeboman udara dan artileri dilancarkan dan telah membunuh ribuan penduduk di kawasan selatan Gaza. Pada 7 Mei, kereta kebal Israel menyerbu lintasan Rafah, iaitu merupakan jantung perhubungan untuk kemasukan bantuan dan mengeluarkan rakyat Gaza yang tercedera. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat tentang apa yang berlaku di Rafah. Teruskan menonton. Israel menuduh bahawa terdapat 4 batalion Hamas, termasuk pemimpin tertinggi Hamas, berada di Rafah bersama tebusan. Israel menganggap Rafah sebagai benteng atau kubu terakhir pejuang Hamas selepas menyatakan bahawa 18 daripada 24 batalion Hamas telah dihapuskan. Namun, ini adalah tidak benar kerana pada masa yang sama, pertempuran sengit dengan pejuang Palestin di bahagian utara Gaza, iaitu di Jabaliyah. Rafah mempunyai 2 lintasan sempadan, iaitu lintasan Rafah dan Karim Abu Salim. Majoriti barangan makanan, ubatan dan keperluan lain memasuki Gaza melalui kedua-dua lintasan ini. Lieutenant Colonel Nadav Shoshani menyatakan sasaran tentera adalah Hamas dengan mendakwa mengetahui di mana markas pejuang Hamas dan mahu menghancurkan semua terowong bawah tanah yang ada di Rafah. Selepas 7 bulan, Israel dengan kelengkapan perang yang paling canggih di dunia hanya mampu membunuh orang awam dengan melakukan semua jenayah perang tanpa mencapai sebarang objektif. Malah, Israel telah menggambarkan Gaza sebagai salah satu medan perang terpaling sukar di muka bumi. Perdana Menteri Negara Haram Israel, Benjamin Netanyahu, sedang ditekan oleh rakyatnya kerana masih tidak dapat membebaskan tahanan yang berada di Gaza, dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant mempersoalkan strategi perang yang diambil oleh Netanyahu. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Tinjauan di Israel juga mendapati populariti Netanyahu semakin menurun dan kesemua keputusan yang dibuat oleh pemimpin itu sebenarnya untuk kepentingan politik pribadi dan bukan untuk rakyat. Kebanyakan penduduk Israel sudah tidak menyokong Netanyahu, tetapi mereka bersetuju dengan serangan yang dilakukan oleh IOF, Israeli Occupation Forces, ke atas rakyat Gaza dan mahu perang cepat berakhir dan Gaza diratakan. Menggerakkan tentera ke dalam Rafah adalah merupakan rancangan dari awal oleh Netanyahu untuk menjarah setiap inci daratan, lautan dan udara Gaza, iaitu melakukan pembersihan etnik atau genosid dengan membunuh rakyat Palestin. International Energy Agency telah melaporkan bahawa perairan Gaza mempunyai simpanan minyak dan gas yang bernilai sebanyak 500 bilion US dollar, dan ini tentunya menjadi rebutan negara-negara di Eropah yang sedang menghadapi krisis tenaga. Netanyahu dengan angkuh memberitahu bahawa perang tidak akan dihentikan selagi Hamas tidak dihapuskan dan mahu Rafah untuk mencapai kemenangan sama ada dengan berlakunya persetujuan atau tidak. Pada 5 Mei 2024, Hamas telah bersetuju dengan syarat gencatan senjata termasuklah membebaskan tebusan dalam rundingan yang diadakan di Mesir
melibatkan wakil dari Hamas, Qatar, dan Amerika Syarikat. Jelas bahawa Perdana Menteri Netanyahu langsung tidak mempedulikan nyawa tebusan dan hanya mahu menakluki seluruh bumi Gaza. Dalam mencapai misi jahatnya, zon selamat terakhir perlu dihancurkan walaupun pihak Mahkamah Keadilan Antarabangsa (ICJ) telah mengeluarkan arahan kepada Israel untuk menghentikan sebarang bentuk operasi ketenteraan ke atas Rafah. Menurut Al Jazeera, Israel telah mengebom Rafah sebanyak 60 kali dalam tempoh 48 jam arahan dikeluarkan oleh ICJ. Pada 27 Mei 2024, IOF, Israeli Occupation Forces, telah menjatuhkan bom seberat 1 tan dan peluru berpandu ke atas khemah-khemah perlindungan di kamp pemindahan UNRWA, United Nations Relief and Works Agency, bagi Palestin di kawasan barat Rafah. Kawasan tersebut dikategorikan sebagai selamat untuk penduduk timur Rafah berpindah seperti diarahkan oleh Israel. Tetapi ini jelas menunjukkan ia adalah satu lagi taktik keji Israel melakukan pembunuhan beramai-ramai. Bencana kemanusiaan semakin memburuk. Penduduk dari seluruh Gaza terpaksa meninggalkan kediaman mereka, berpindah berkali-kali dan bergerak menuju ke Rafah yang merupakan zon selamat terakhir selepas kesemua wilayah termasuk utara Gaza dan Khan Yunis dihancurkan Israel. Di Rafah, mereka mendirikan khemah dan bersesak di kawasan yang padat untuk hidup di bawah situasi normal sebagai manusia. Sebelum genosid bermula, Rafah mempunyai seramai 275,000 orang penduduk dan angka meningkat mendadak sehingga 1,4 juta orang. Sekali lagi, mereka terpaksa mengosongkan khemah-khemah di Rafah dan menuju ke satu destinasi yang tidak pasti dalam keadaan lapar, dahaga, dan kesakitan. Menurut Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, seramai 600,000 orang atau 1/4 populasi Gaza yang melarikan diri dari Rafah sejak 6 Mei 2024 setelah IOF, Israeli Occupation Forces, memulakan kempen ketenteraan darat di situ. Israel tidak meletakkan tempoh masa bagi pendudukan tentera mereka di Rafah dan mahu secepat mungkin menghapuskan pejuang-pejuang Hamas yang berada di kawasan tersebut. Lintasan Rafah dikuasai oleh tentera Israel dan ditutup menyebabkan penduduk Gaza terputus bekalan yang sedia ada, di mana sebenarnya ia tidak mencukupi. Media-media antarabangsa pula memaparkan visual kereta kebal milik IOF, Israeli Occupation Forces, berada di tengah bandar Rafah. Ramai pesakit termasuk kanak-kanak yang mengalami kecederaan serius perlu mendapat rawatan di luar Gaza kini menanggung kesakitan tanpa ubat, bayi pramatang dalam keadaan kritikal kerana kehabisan bahan api di hospital. Malah ramai pesakit yang meninggal secara perlahan-lahan. Hospital Kuwait di Rafah semakin sesak dan kehabisan bekalan disebabkan Hospital Al-Najjar tidak dapat menerima pesakit kerana berada dalam zon merah Israel. Kebuluran, kehausan, keletihan, ketakutan tanpa tempat untuk berlindung, inilah yang sedang dihadapi oleh rakyat Gaza, dimanapun mereka berada. Kementerian Dalam Negeri Palestin telah memberi amaran tentang bencana kemanusiaan yang besar akibat penutupan berterusan lintasan Rafah. Setiausaha Agung Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, Antonio Guterres menyatakan serangan ke atas Rafah akan menjadi kemusnahan yang tidak dapat ditanggung. Lebih 7 bulan berlalu dan pembunuhan beramai-ramai ataupun genosid yang dilakukan oleh rejim Israel. 70% daripada jumlah ini adalah kanak-kanak dan wanita.
tentera IOF, Israeli Occupation Forces, melakukan serangan menyasarkan orang awam di Gaza serta mengebom institusi penting yang menyokong kehidupan penduduk seperti hospital dan pusat-pusat agensi kemanusiaan, termasuk stor makanan. Semua bantuan keperluan untuk hidup disekat, iaitu makanan, air, bahan api dan ubatan. Kerana kekurangan ubatan, prosedur perubatan yang rumit seperti pembedahan dan pemotongan anggota badan dilakukan tanpa sebarang ubat tahan sakit kepada kanak-kanak. Universiti, perpustakaan, tempat beribadah, tempat bersejarah, kesemuanya dibom dan dihancurkan. Bukti-bukti ini jelas menunjukkan Israel sedang melakukan pembersihan etnik di bumi Gaza dengan cara membunuh secara langsung atau membiarkan mereka mati kerana ketiadaan keperluan hidup. Kebanyakan kawasan di semenanjung Gaza telah diratakan oleh jentolak Israel dan tentera telah mengepung rakyat yang masih hidup ke kawasan yang padat dan sangat sukar untuk hidup. Israel berani melakukan kekejaman luar batas ini dengan sokongan kuat pemimpin serta media-media barat di Amerika Syarikat dan Eropah, terutama UK dan Jerman. Amat tidak masuk akal apabila kenyataan setiausaha negara Amerika Syarikat Antony Blinken menyatakan bahawa Israel mengambil langkah sepatutnya untuk meminimalkan kemusnahan terhadap rakyat Gaza. Israel juga mengharamkan petugas media antarabangsa bebas untuk masuk ke Gaza. Di bawah undang-undang antarabangsa, Israel sebagai penjajah tiada hak melakukan kempen ketenteraan ke atas Palestin, malah kewujudan negara Israel adalah jelas secara haram. Kesimpulannya, walaupun dunia melihat kepada all eyes on Rafah, tetapi dalam masa yang sama, kita perlu tahu bahawa serangan Zionis juga berterusan di kawasan utara Gaza seperti di Jabalia dan di tebing barat. Sebenarnya, ini adalah bukan perang, tetapi pembunuhan beramai-ramai dan pembersihan etnik Palestin oleh sebuah entiti keganasan yang terdiri daripada puak pelampau yang dahagakan darah manusia, iaitu Zionis Israel. Kekejaman Zionis berterusan dan terang-terangan berlaku tanpa menghiraukan kutukan dan desakan dari komuniti seluruh dunia.